Is that mankind now has a new and terrifying benchmark for natural disaster. Pada 26 Disember tahun 2004, gegaran sekuat 9.1 skala Richter di Lautan Hindi telah mengakibatkan tsunami besar yang merenggut 280,000 nyawa dari 14 negara. Ombak yang mencecah 100 kaki telah menghancurkan beberapa kawasan pesisiran laut, mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak dapat dikira. Bandar Aceh yang terletak di utara Sumatera Indonesia adalah kawasan yang paling teruk terjejas. 12 tahun kemudian, Bandar Aceh berdiri semula dari kehancuran tragedi tsunami dan potensi pancingan laut dalamnya juga telah diterokai sehingga menjadi padang pancing tersohor di rantau ini. Good morning ladies and gentlemen, welcome to Shibas 320 flight ticket 423 bound for Bandar Aceh. The commander of this flight is Captain Herman, assisted by First lima pancing turun, 5 pancing semua makan. Sudah 8 tahun kita eksplor. Ini kali lah baru dapat tubuh yang terbaik yang sepanjang masa. Kebetulan kami yang teringin meneroka potensi jigging perlahan di lautan ultra dalam telah bertandang ke lubuk popping dan jigging yang begitu terkenal di perairan Bandar Aceh. Nasib tidak menyebelahi kami apabila kami tiba, cuaca berubah sekaligus menjadi amat teruk. Walaupun tempoh masa memancing kami agak pendek, namun banyak pengalaman telah kami pelajari. Sudah lama kami membaca tentang teori jigging perlahan lautan dalam namun tidak berpeluang untuk mempraktikannya. Tak sangka, impian ini telah menjadi nyata di perairan Bandar Aceh yang telah lama diterokai pemancing-pemancing serantau. 3 hari yang lalu panas gila sini. Mira. Bukan. Saya masih telur lagi. Satu.
Dia berhenti. Bila berbicara mengenai laut ultra dalam, kami merujuk kepada kedalaman 180 meter ke atas. Di era jigging laju, tidak ramai yang berani memancing di kedalaman sebegini. Puncanya, jika anda terpaksa mengunjung laju jig seberat 300 gram pada kedalaman sebegitu, ianya pasti menyiksakan. Tetapi situasi bertukar apabila teknik jigging perlahan diperkenalkan. Teknik ini lebih mementingkan persembahan jig yang cukup perlahan. Pemancing hanya perlu mengunjung jig dengan joran dan biarkan jig melambai dan menari untuk menarik perhatian pemangsanya. Justru kedalaman bukan lagi masalah, asalkan kita mempunyai sebadan joran dengan daya lantunan yang cukup bagus. Bagaimana untuk mengenal pasti joran yang mempunyai lantunan terbaik? Pernah lihat persembahan papan anjal terjun dalam sukan Olimpik? Reka bentuk papan anjal sangat penting. Jika ianya terlalu lembut atau keras, maka ahli sukan tidak akan dapat mencapai ketinggian lompatan yang berpatutan untuk mendapatkan ruang yang secukupnya. Bagi melaksanakan gaya yang diingini, joran jigging perlahan juga sama objektifnya. Namun joran yang mampu menepati piawaian lantunan yang baik tanpa memerlukan pemancing menghenjuk dengan kuat agak sukar didapati di pasaran. Ada karetnya Pak. Karetnya pakai aja tu, nak dari jajang tu Pak. Ada apa? Oh. Karet Pak. Spray ya. Okey. Jadi baru kita sampai ke Banda Aceh. Di perairan dalam ni 200 meter. Kita coba slow jigging. Baru turun saja sudah ada strike. Tapi belum tahu apa monster tu yang duduk kat laut dalam ni. Nampaknya ikan sudah bisa dikontrol. Cakap Indonesia pula. Besar. Sedang ni. Macam mana rasa Pak Wong? Mantap. Berapa ringgit? Sekarang saya cuba praktikkanlah cara melawan ikan. Okey, yang besar je, yang besar. Kira cara teknik Jepun lah. Kita tak faham joran lah. Bila kita hulurkan joran kepada arah tali. Seperti yang pada order, you pom. Tarik joran tu. Bukan pump, tarik saja. Dengan cara ini, ikan dia kurang fight sangat lah kan. Supaya kita lebih senang ikan besar dengan teknik slow jigging. Akhirnya Pak Wong sampai juga di Karang. Gilwin secara dihantam hujan badai. 1 hari 1 malam. Ya. Memang satu pengalaman yang susah dilupakan Pak. 24 jam hujan tidak berhenti. Hari terbayang. Itu pengalaman yang harus dilupakan. Jangan diingat lagi. Ruby. Wah, besar.
Banyak faktor yang perlu diambil kira apabila bermain di kedalaman 200 meter ke atas, antaranya ialah tekanan air dan arus. Jika joran anda mempunyai daya lantunan yang baik, anda akan dapat merasai reaksi jig setiap kali joran dihenjut. Jika reaksi jig tidak ketara atau memerlukan hunjutan yang kuat untuk memainkannya, ini bermakna lantunan joran tidak mencukupi walaupun ianya adalah kategori joran berat. Keadaan akan menjadi lebih rumit apabila memancing dari sebuah bot yang berhanyut tanpa kawalan di mana tali akan menjadi sengit. Letak di bawah. Alright. Ini belum cukup besar lagi. Nanti kita cari yang lagi besar. Apabila memancing di lautan ultra dalam, kapasiti tali akan menjadi pertimbangan utama apabila memilih kekili yang sesuai. Bagi penggunaan tali PE2 dan 3, kapasiti tali yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya 600 meter. Pemancing terpaksa mengambil kira kemungkinan tali terputus ketika melawan ikan ataupun rosak ketika bergesel dengan tali pemancingan lain. Nisbah gear juga amat penting. Kebanyakan tali lebih kurang 100 cm satu karawan diperlukan untuk membuat persembahan jig yang cukup perlahan melalui separuh atau suku karawan. Pemegang juga boleh diganti dengan pemegang yang lebih panjang untuk karawan yang lebih kuat dan laju. Ủa, phải mà nó sẵn cuốn này. Sẵn cuốn rồi. Hổ hồn rồi. Thấy không? Cái tháo chịu này hổ hồn này. Thấy. Một đeo cho nó quả giờ thấy rồi. Lihat tuh. Oh, ini kencang ya. Oh, lepas dong. Lepas. Ini ada 20 kilo ni sama. Ada lagi ya. Chào bạn. Trong này có dầu tung có bay. Kencang. Yes. Ya. Bukan. Masuk dulu satu. Biar dia anyut saja.
Mana syok. Jaga ni. Itu. Makan ketam leh. Ketam. Ya. Ada sini. Cantik kan? Karena dia memang betul merah lah. Oh iya. Ya, 싱는 데 옛내야. 싱는 데. Wah, udah. Orang itu kiranya kita lagi jalan atau lagi apa ya? Wah, lumpia. Wah, lumpia. Good. Pak Om. Ah, ini kau tu. Mantap. Mantap jam dia. Adanya. Ini besar. Apa punya sama macam badan apa? Ya. Ayah. Tania. Ayah mah. Baiklah, kita lima. Oh, ini kecil. Sangat. 2, 3. Cepat. 2, 3. Jig di laut ultra dalam amat menitik beratkan kelajuan tenggelam. Bentuknya lebih penting selain beratnya. Jig yang panjang dan berbentuk pipih pasti dapat tenggelam dengan lebih laju berbanding jig yang gemuk dan lebar kerana rintangan terhadap airnya yang lebih rendah. Jangan gunakan jig yang ringan untuk kerja senang. Apabila memancing di kawasan ultra dalam yang beradius kecil, gunakan jig yang paling berat agar cepat sampai ke dasar. Jika terlalu ringan, di saat jig anda tiba ke dasar, teman anda mungkin sudah pun terkena ikan dan jig anda mungkin terlepas spot yang berpotensi. Memancing kalau jumpa tempat lubuk macam ni memang syok kan. Dan ni lubuk ni dia masih baru lagi, masih tak ramai orang kacau lagi. Jadi ikan dia masih bodoh lagi lah. Lagipun saiz dia pun besar-besar belaka kan. Tapi kalau nak jumpa lubuk macam ni, kita senang buat masa ni. Nasib baik kita dapat apa ni, jumpa lubuk di sini ya, lubuk yang itu cantik di Aceh. Kena nasib lah kan. Ruby lagi. Ini ada Pak Om ya. Kan dia betul kalau betul Kan banyak. Pasti ada. Asal turun saja. Boleh talik sudah. Di dalam tu. Kalau latu 50 meter, 300. Boleh dulu lah. Tengok. Walaupun tali. Jago ya.
Oh yo. Lu tolong sana kok. Salah bawang. Rapuh bawang Kapu rupanya. sudah dapat. Itu dia. Rapuh bawang. Ini kali kerapu pula. Kentang yang baby. Bawang. Dalam 5 kilo kan. Dia punya lampau tu. Tak keluar. Ikan apa? Okey. Tampaknya. Sama tu kah? Susah kerapu saya. Berat tu. Tidak macam Pak Wong, besar juga. Besar juga. Jauh tak jauh. Jangan seimbang. Ya. Untuk pancing ikan yang kita agak mungkin akan jumpa ikan yang besar, kita terpaksa guna tali yang lebih kasar lah. P3, P4 dengan leader sekurang-kurangnya 60 pound hingga 80 pound. Dan jangan lupa mata juga sangat penting lah, mata harus besar juga, besar. 4-0 ke 5-0, jenis yang kuat lah. Sebab kita akan gunakan drag yang lebih berat untuk bitekan, dan drag yang lebih kencang. Disebabkan sasaran anda ialah lautan ultradalam memang mempunyai ikan mega, maka mata kail yang digunakan juga perlu dinaik taraf kepada saiz 40 ataupun 50. Namun kekakalan penggunaan mata badai mata kecil yang direka khas untuk teknik jiking perlahan. Ia sangkut merupakan perkara yang paling ditakuti apabila bermain di lautan ultradalam. Anda dinasihatkan untuk menggunakan satu mata kail tunggal sahaja di kedua-dua penghujung jig dan bukannya dua pasang mata kembar. Jika dua mata kail besar digunakan, ia akan menambah berat ke atas jig dan mungkin akan mencacatkan persembahannya. Panjang kevlar juga diubah suam mengikut panjang jig. Jangan risau, ikan di lautan ultradalam akan menghentam jig dengan agresif. Kadar tancapan tidak akan terjejas biarpun menggunakan mata tunggal. Itulah saya takut. Duduk sawah. Okey, dah. Alamak, ada sikit. Ikan apa itu Pak Wong? Dah. Itu tadi turun nonda deh. Bawaan kali. Bawaan kali. Oh, yo. Tiga kali kamu cuak. Ha, Saya bayar sama. kita sudah. Oh, masuk. Wah, lari lagi Pak Wong ya. Ha. Ini macam bukan ruby sama bukan grouper ya. Iya. Hah? Monster ya? Hmm. Monster ini. Iya, okey. Belum panas lagi. Habis lock. Tapi dia tarik keluar lagi. Takut bikin batu sana. Oh, mobil. Bị xui.
Soul camping. Oh, semua pun tak boleh. Semua kena. Depan. Dia sampai kami latar dia berhenti. Ini macam hal tengok dia mau ikut. Kapal tarik lagi ikan tarik dia di jauh. Tengok dia naik lusa. Dalam sedikit lagi, Pak. Dapat. Tapi kiri sikit. Kiri sikit. Mantap! Mantap! Mantap. Pengsan ni kali. Tahu bila ikan apa. Pergi lagi dia. Rasa tak dapat stop. Pergi lagi dia. Habis kali. Tak dapat kontrol lagi. Jalan ke depan lagi. Ya. Aduh, ini bot lagi jalan nih padahal. Kanan. Sebelah kanan. Lepas. Ya. Apa kerapu? Oi. Salah. Tepi sikit. Dia tahu gila. Waktu dia keluar saja sama orang kan. Saya mau cari Lubi lah. Sao đây cả? Thầy vậy nghe. Cây thiếu thì rằng quả đi điều tài ấy điều. Thầy thấy anh thiếu. Thằng tiếng ấy thiếu toán thun à. Lại mà lại. Trong túi nổ. Ủa là nè, để bay tiêu này tổ chức. Mày, chú mấy khả mình xin nói cầm cái này. Này, ya, nào. Bên chú Hòa nào với xin nói đi.
anak ketang lah. Kecil-kecil tapi kuat lawan. Jangan ingat ketang tak fight. Dia fight juga. Dengan light tackle lah kan. Kalau dengan bangla, mana ada fight kan. Naik aja. Jadi memang puas hati lah. Bukan macam slow jigging. Mantap. Mantap Pak Wong. Mantap. Mantap. Teknik jigging perlahan telah membuka pintu untuk pemancing kita menerokai lautan ultra dalam yang masih dara. Kedalaman bukan lagi masalah untuk menduga lubuk yang kaya dengan ikan ini. Kita akan berpeluang menewaskan kertang yang mungkin mencecah 100 kg dengan hanya menggunakan tali yang halus. Impak dan kepuasan yang diperolehi dari pertarungan ini adalah di luar imajinasi kita. Trip Banda Aceh ini telah menaikkan tahap keyakinan kami terhadap teknik jigging perlahan lautan ultra dalam. Sasaran kami seterusnya akan tertumpu kepada kedalaman 300 meter pula. Kita datang ke Aceh kali ini bukan pada masa yang bagus lah, pasal cuaca sangat buruk sekali lah. Jadi sekarang kita datang ke Pulau W di satu restoran lah, yang tepi laut tu, untuk berehat, makan ikan bakar lah. Pasal di luar sana memang cuaca sudah mulai buruk lah. Jadi kita tunggulah, tengok cuaca akan kembali baik. Kalau okey nanti kita pergi lagi, pergi mancing lagi. Di Malaysia, jigging ringan mula diperkenalkan di perairan negeri Pahang. Terdapat banyak spesies kerapu yang hidup di Laut Cetek dengan kedalaman 10 hingga 20 meter. Termasuklah spesies kerapu yang menjadi hidangan kegemaran ramai dan spesies dari keluarga karangide yang sentiasa menjadi sasaran pemancing rekreasi. Masing-masing telah menjadi sasaran umum teknik jigging ringan. Keberkesanan teknik jigging ringan bersama teknik jigging mikro yang tercipta kemudiannya terbukti tidak kalah kepada umpan semula jadi. Justru, ianya telah mencipta trend pancingan terbaru dan secara beransur-ansur telah membimbing pemancing tanah air menghala ke pancingan moden yang lebih mementingkan umpan tiruan. Bingung. Betul kah? Ada orang 讲叫深色的，叫深色的。Kapur. Atau? Dia tahu cium, dia tahu cium. Apa? Tahu cium dia. Ikan putih. Oh, sagai. Sagai. Angkat.
Lesen ikan merah. Yeay. Tapi kebungku banyak betul lah saja ya. Lama-kelamaan banyak lubuk teknik jigging ringan telah berjaya ditemui. Tigelangan teknik ini juga berkembang sehingga ke Selat Melaka, terutamanya Pulau Sembilan yang teramat sesuai untuk mengaplikasikan teknik ini. Sehingga sekarang seluruh rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak telah teracun dengan teknik ini yang menjadikan terumbu karang, pulau, tukul tiruan dan bangkai kapal karang sebagai lubuk sasarannya. Filem pendek yang menjadikan teknik jigging ringan sebagai teknik utama ini telah dirakamkan di perairan pantai timur Johor, di mana spesies sasarannya agak berbeza dengan tempat lain. Mana lah goyang kepala. Bangun-bangun eh. Inilah, itu cameraman dan kawan tu. Ngabul. Ni best. Yes! Yes! Goyang kepala tapi ebek. Nanti bilang. Wah. Gelap. Ada nampak? Kita tunding siul. Cantik. Oh, tahan 5 minit, tahan. Jangan semua tahan. Yes. Angkat tak? Tak tahu. Tak. Dia. Yo, tahu je. Barulah. Takai. Oh. Dia ada. Merah. Oh, bawah ada banyak ikan lah. Lepas satu hari kasih kita datang ke tempat ini untuk main jigging pula. Dan sebaik sahaja jig diturunkan, terus ikan makan. Bukan saya seorang aja. Ada kawan seorang lagi pun belakang. Lucu loh. Jangan takut. Makan ni tadi. Lawan. Kalau ni. Kalau orang ni. Tongkat. Tu sudah tahu. Itu tongkat sudah punya. Kaci ya? Kaci bukan jig. Kaci makan jig. Terdapat banyak pulau di pantai timur Johor yang berkedalaman 10 hinggalah 30 meter. Namun jigging ringan lebih tertumpu kepada kedalaman sekitar 20 meter sahaja. Selain pelbagai spesies kerapu, di sini juga terdapat ikan merah yang agak sukar dijumpai di lain-lain tempat. Juga tidak ketinggalan ialah spesies-spesies pelagik dari keluarga karangede. Ebek gapat yang merupakan raja kepada ikan-ikan laut cetek juga banyak terdapat di sini. Ianya pasti dapat memberikan kepuasan kepada pemancing balik hari.
Kepada peminat jigging ringan yang bertandang ke Pahang dan Kelantan saja, kini tiba masanya mengalihkan pandangan anda ke perairan Johor pula. Jangan kohoi abang. Lu bayar hamster ni hari tau. Lu bayar hamster ni hari. Lama tak kenal lagi ni. Makan tak nak makan nasi?